إلى نبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى حضرة الشيخ ابن عطاء الأسكندري شاء الله لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih La amala arja lil qabuli min amalin yaghibu anka syuhuduhu wa yuhtaqaru indaka wujuduhu. Sekali La amala arja lil qabuli min amalin yaghibu anka syuhuduhu wa yuhtaqaru indaka wujuduhu. Tiada amal yang terlebih harap bagi membaiki hati, pahalanya dan hasil munafaatnya dan qabulnya daripada amal yang ghaib daripadamu memandang dia, dengan sebab memandang yang mengurniakan dia dan hakirlah padamu wujudnya. Lepas itu ini amalan-amalan yang kita harap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang kita harap akan membaikkan diri kita, yang boleh menguntungkan di akhirat besok. Amalan yang bentuk macam mana? Maksudnya amalan yang diterima oleh Allah, amalan yang diharapkan akan diterima oleh Allah Ta'ala. Dalam satu ayat Quran Allah sebut, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Ta'ala hanya sahaja menerima ibadat hamba-hambanya yang bertakwa. Jadi macam mana ciri-ciri orang yang bertakwa itu? Di antara ciri-ciri dia, hingga menyebabkan ataupun mana kata yang membawa kepada penerimaan amal oleh Allah Ta'ala tu. Amal yang macam mana? Kata Syekh bin Atta', ini kata-kata hikmat dia yang ke-51 no? Yang ke-51. Dia kata la amala, tidak ada amalan arja ni yang diharapkan, amalan yang kita harap lil qabul, bagi terima, amalan yang diharapkan diterima oleh Allah Ta'ala. Itu. Tapi hakikatnya yang menerima tu Allah lah. Allah boleh terima macam mana saja. Tapi kalau kita buat amalan tu, kita ada harapan Tuhan terima. Kan? Harap tu ada lah insya-Allah. Jadi makna kata amalan macam mana?
yang membawa penerimaan ataupun qabul daripada Allah Ta'ala. Iaitu dia kata min amali, daripada amalan, min amalin, daripada amalan. Amalan yang diharapkan akan diterima oleh Allah tu, amalan kita bentuk macam mana? Yaribu, yari ni ghaib, yaribu ni ghaib, ghaib anka syuhuduhu. Ghaib amalan tu, kita tak nampak amalan tu daripada engkau tu. Sebab apa? Syuhuduhu, sebab engkau memandang, engkau syuhud akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hu di sini Allah. Ghaib daripada bukan Allah. Ghaib daripada melihat amal. Dia balik kepada min amalin tadi. Daripada amal yang ghaib, yang kita tak nampak, akan kita beramal. Dengan sebab apa kita tak nampak? Dengan sebab mata hati kita memandang kepada Allah yang bagi kita amal. Yang dipanggil fana. Fana daripada melihat amal. Apabila kita syuhud, kita pandang Allah yang bagi kita amal. Bila pandang hati kepada Allah, maka lupa amal tu kita dah tak nampak. Kan? Macam apa kita kata raja bagi kita hadiah. Kita bukan pandang hadiah tu, kita pandang raja yang bagi hadiah tu. Kita tak pandang hadiah, yang kita pandang raja. Raja yang bagi kita hadiah tu. Bila kita pandang mata hati kita Allah yang bagi kita amal, maka kita tak pandang amal tu, yang kita pandang Allah. Amalan macam ni yang Tuhan nak. Kalau kita masih memandang amal, itu namanya ujub. Ujub Tuhan tak terima. Kita buat amal, kita duduk nampak kita bangkit tadi pukul 4 pagi. Kita boleh beramal tahajud, kita boleh baca Quran, kita boleh istighfar. Kita nampak kita beramal, itu tak jadi lagi. Yang dikatakan amalan yang diterima oleh Allah fana daripada melihat amal, sebab kita syuhud pandang kepada yang memberi kita amal, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi, kata oleh Muhammad, ini amalan yang kamu buat ni daripada Allah, dengan anugerah Allah, bi rahmati, dengan rahmat Allah. Kita pandang rahmat Allah, anugerah Allah. Kita pandang Allah, kita tak pandang makna kita kata amal yang kita buat, kita memandang anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua daripada Allah. Kita buat ibadat pun Allah, datang ujian pun Allah, semua daripada Allah. Kita melihat Allah, mengenal Allah yang bagi kita amal, bukan kita. Kita apa pun tak ada. Hakikat diri kita tiada haula, tiada quwata, tak ada daya, tak ada kekuatan, melainkan anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan macam inilah yang diharapkan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita buat amal, duk nampak amal kita, itu namanya ujub. Bila ujub, Tuhan tolak orang yang beramal dengan ujub atau riya atau ujub. Lawan ujub zikru minnah. Kita zikir, kita ingat, ini semua minnah, anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa bizalika falyafrahu, dengan sebab itu kita gembira, seronok. Pasal apa seronok? Seronok kita pandang Allah yang memilih kita boleh beramal. Bukan pandang amal, pandang Allah yang pilih kita boleh kita beramal. Pandang anugerah Allah, pemberian Allah, hadiah daripada Allah. Kita pandang ni semua kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kasih sayang Allah kita boleh beramal. Dengan kasih sayang Allah kita boleh melakukan itu dan ini. Jadi kita pun syukurlah. Syukur pada amal ni dipanggil zikru minnah. Zikir akan minnah, pertolongan daripada Allah. Itu lawan bagi ujub. Lawan bagi ujub. Ujub ni pada asal maknanya ajaib, pelik. Kita rasa pandang pelik yang kita boleh buat amal. Tapi hakikat sebenarnya kita rasa kita boleh buat amal. Itu namanya ujub. Lawan ujub zikru minnah, kita tak nampak itu. Yang kita nampak dengan mata hati
Iaitu Allah yang bagi kita makna buat ibadat ni, mata-mata Allah yang anugerahkan kepada kita. Fana melihat amal dengan sebab musyahadah atau syuhud yang memberi amal, yang anugerahkan kita amal, yakni Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Yang kedua, wahyu taqaru. Wahyu taqaru ni kita rasa kita ni hina. Indaka wujuduhu. Hina akan di sisi kau dengan wujudnya Allah Ta'ala tu. Bila kita pandang Allah Ta'ala yang menganugerahkan kita amal, kita jadi kerdil, kita jadi hina. Diri kita ni kita rasa hina di hadapan Allah Ta'ala yang makna kita kata yang mengurniakan kita makna kata beramal tadi ni. Nah, ini yang makna kata kata-kata Hakimat Syekh Ibn Atta ni kita kena belajar lah, kita kena usahalah benda ni. Kita buat ibadat, pandang dengan mata hati, bukan aku ibadat. Ibadat ni anugerah Allah. Kalau Tuhan tak tolong aku, apa-apa pun aku tak boleh. Yang aku boleh buat ibadat ni, kita selalu hadirkan di hati begitu. Ketika kita boleh buat ibadat, pandang Allah Ta'ala, kosongkan hati kita selain daripada Allah. Bila kita pandang nikmat Allah tu, baru kita mai perasaan cinta akan Allah Ta'ala. Imam Ghazali menyebut dalam kitab dia Ihya Ulumuddin, kita akan jumpa dalam Sairul Salikin. Dia kata dua sebab macam mana makna kata kita boleh timbul rasa kasih, mahabbah, kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang pertama kata Imam Ghazali ialah makna kata apabila kita dah mampu kosongkan hati kita lain daripada Allah dalam urusan apa pun, urusan dunia, kosongkan hati kita daripada kepada dunia. Termasuk dunia, kita sendiri dunia. Kosongkan hati, kita nampak kita duk buat ibadat ni. Baru kita boleh makna kata musyahadah akan Allah. Bila kita musyahadah Allah, kita akan terasa betapa banyak sangat nikmat Allah Ta'ala yang tak terhingga. Yang ni akan membawa kita kasih dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu apa nama Nabi Musa, Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa, "Ya Musa, farigh li baitan li askuna fi." Wahai Musa, kosongkan satu bilik di hatimu, di rumah hatimu, li askuna fi, supaya aku nak duduk di rumah hatimu itu. Bila kita kosongkan semua ni, baru kita boleh musyahadah, syuhud hati kita kepada Allah. Itulah dinamakan muhabbah, kasih sayang kepada Allah. Itu akan timbul bila kita betul-betul letakkan diri kita ni, hati kita ni untuk Allah Ta'ala. Kosong, yang lain tu kosong. Kalau ada yang lain tu bertahta di hati kita, sampai bila kita tidak akan kasih dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Imam Ghazali suruh kita berjinak dengan kitab-kitab tasawuf dan ulama-ulama sufi, berkawan dengan orang-orang ahli sufi, maka baru akan cinta dan kasih kepada Allah. Ini dua perkara ni Imam Ghazali sebut sebab yang membawa kita mahabbah, cinta dan kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata musannif rahimahullah taala, tiada amal yang terlebih harap bagi membaiki segala hati, sama ada sudut membaiki pahala, membaiki hati atau pahalanya dan hasil munafaatnya dan juga kabulnya. Berapa disebut tu? Amalan yang kita harapkan boleh membaikkan hati. Jadi salah satu boleh mengelokkan hati, amal ibadat lah. Dia ibarat kita kata kekotoran yang ada dalam satu bekas, kan? Kekotoran yang ada dalam bekas. Jadi kalau kita tuang air, tuang penuh, dia melimpah-limpah air tu, lama-lama dengan sendirinya kekotoran tu akan keluar, dia akan terkeluar. Begitulah ibarat dosa-dosa kecil yang kita buat.
Dengan sebab kita buat amalan-amalan ni banyak, insya-Allah dengan sendirinya dia bersih. Banyak ada hadis tersebut begitu. Kita baca hadis lepas sembahyang, lepas sunat ba'diyah kan. Mayang sebelum subuh. Kan lebih baik pada dunia dan isinya, akan terhapus segala dosanya 100 tahun. Macam-macam kita jumpa hadis-hadis tentang kelebihan-kelebihan amalan. Itu makna kata yang terhapus tu dosa-dosa kecil. Kita buat ibadat tu insya-Allah. Yang boleh membaikkan hati. Bila dah dosa-dosa ni kita keluar, hati kita cantik lah. Jadi salah satu yang boleh membaikkan hati, amal ibadat tu. Kita tak boleh mengelokkan hati dengan baca kitab saja, tak boleh. Dengan pelajaran tinggi, ijazah bergulung-gulung, mengaji pondok berapa puluh tahun, itu tak cukup. Nak mengelokkan hati di antaranya iaitu dengan ibadat. Ibadat tu boleh mengelokkan hati. Ibadat macam mana? Ni lagi nak bagi tahu. Yang keduanya, ibadat ni akan mendapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni janji-janji Allah dan Rasul. Begitu juga amal ibadat ni, dia boleh menghasilkan munafaat. Banyak munafaat amal ni. Amalan ni banyak munafaat dia. Membentuk akhlak kita, membentuk hati kita. Kan? Dia kerana ibadat ni dia ada hikmatul tasyrik. Ada hikmah sebalik ibadat. Kalau Allah sebut semayang, akhirni salata li zikri. Semayang untuk ingat kat aku. Nak menjadikan kita orang yang ingat kat Tuhan, antaranya istiqamah salat. Kan? Istiqamah salat, terutama salat berjamaah. Kan? Mengelokkan hati. Kan? Manfaat dia banyak. Kalau sebut puasa, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Dengan ibadat ni melahirkan kita insan takwa. As-salat, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Semayang tu boleh cegah mungkar. Di antara manfaat semayang, dia boleh cegah kita kemungkaran. Dia boleh mengelokkan kita. Asal dia banyak. Ya. Dan qabulnya, antara amalan-amalan ni yang kita harapkan qabulnya, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Tuhan terima, nilainya tinggi. Kalau Tuhan tak terima, tak ada nilai langsung. Imam Ghazali ibaratkan, makna kata pemberian kita kepada raja, raja terima. Kita bawa hadiah kepada raja, raja terima. Raja akan balas dengan nilai yang jauh lebih besar. Mungkin kita bawa 10 biji durian, dia boleh bagi kita RM5,000. Sebab rajanya selalu macam tu. Bila rakyat hadiah kat dia, dia akan balas dengan harga yang tinggi. Kalau raja terima. Raja tak terima, tak ada nilai apa-apa. Dia itu berjalan durian dapatlah RM100-200. Tapi kalau raja terima, RM5,000. Contoh. Begitulah sebagai contoh, kalau ibadat kita Tuhan terima. 2 rakaat tengah malam cukup. Nilainya cukup besar. Sebut sekali cukup. La ilaha illallah. Kalau Tuhan terima, Masya Allah. Ada hadis sebut, siapa sebut dengan la ilaha illallah ni dengan ikhlas, kalau diterima oleh Allah, dia akan jadi, Allah jadi satu malaikat. Malaikat ni akan terbang pergi bawah arash. Dia akan buat bisi di bawah arash tu. Allah suruh dia berhenti, dia tak mau berhenti. Sehinggalah orang yang sebut tu, engkau ampun dosa dia. Allah jadikan malaikat tu 70 lidah. Lidah tu sentiasa beristighfar untuk orang yang sebut ni sampai kiamat. Bayang besarnya pahala. Astaghfirullahalazim. Pendek yang kita sebut. Tapi kalau betul-betul waktu tu mustajab dan Tuhan terima, terampun segala dosa kita. Sebab itu perlunya kabul. Kita nak sangat-sangat amalan kita, makna kata mengelokkan hati, mendapat pahala, dapat manfaat dan kabul diterima oleh Allah. Amalan macam mana? Iaitu daripada amal yang ghaib, daripadamu memandang dia amal tu ghaib, tak nampak dengan mata hati kita. Fana ni ghaib. Macam selalu saya sebut, terang cahaya matahari tu
menenggelamkan cahaya bulan. Bulan duk terang elok ni. Kadang-kadang kita makik pagi subuh, bulan terang lagi. Lepas tu dah masuk pukul 7 lebih, matahari mula timbul. Terbit saja cahaya matahari, cahaya bulan hilang. Fana cahaya bulan, di terangnya cahaya matahari. Mata hati kita kalau pandang kuat pada Allah Ta'ala, kita lupa dah, fana, tak nampak kita. Kita ni tak ada haula, tak ada quwata. Macam berlaku sekarang ni berlaku di Italy, kan? Siapa boleh selamatkan bila Tuhan nak bagi mati? Hospital pun dah saring dah, doktor pun saring dah, hospital tak boleh terima dah. Lempang mayat kan, siapa boleh tolong? Ubat tak ada. Kalau orang beriman, dia nampak dengan mata hati hanya Allah saja, kan? Hanya Allah. Kita tak kenal, kita tak tahu. Kalau kita kenal, kita tahu, kan? Orang yang kena ni COVID ni, dia nak nampak sebab ubat tak ada, masuk mati. Lepas tu keluar pula, bukan boleh sentuh mayat. Mayat tu dibungkus, dibalut siap. Tengok pun tak boleh, apa pun tak boleh mayat. Pergi tanam je lah. Kat siapa lagi kita nak harap kalau bukan Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi Allah saja, semuanya Allah. Bergantungkan hati itu kepada Allah. Begitulah amalan kita. Kita pun sebenarnya tak ada kuasa, kan? Allah yang maha kuasa. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menjadikan kamu dan perbuatan kamu. Yang kita boleh buat ibadat ni pun Allah. Nampak macam tu. Bila nampak macam tu, baru amalan kita diharap diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita pandang begitu? Dengan sebab memandang yang mengurniakan dia. Sebab kita pandang yang kurniakan ibadat tu Allah. Hati pandang kepada Allah, maka tak nampakkah kita ni kita tak nampak dah amalan kita tak nampak. Yang kita nampak mana hati Allah yang bagi kita beramal. Itu namanya syuhud. Anta'budallah ka'annaka tarahu. Kamu beribadat seolah-olah kamu melihat Allah. Pandang Allah yang bagi kita ibadat. Jangan pandang amal. Segi syariat betul lah. Usalli, saja aku sembahyang, itu syariat. Hakikatnya kita bukan boleh sembahyang, tak mampu nak sembahyang, melainkan Allah bagi kita sembahyang. Dia nak buat contoh, Tok Guru buat contoh macam ni. Syariat tu jalan, hakikat tu matlamat. Faham tak? Apa hakikat sembahyang? Akhimis salata li zikri. Sembahyang untuk ingat kat aku. Sembahyang ingat Tuhan, jangan ingat lain. Tapi syariat dia ajak kita usalli, aku sembahyang, saja aku sembahyang. Hakikat kita tak boleh sembahyang. Yang sembahyang, yang boleh kita sembahyang ni Allah. Macam mana kita nak rembah bagi elok? Hakikat pun nak, syariat pun nak. Kalau kita ambil syariat saja tak betul. Ambil hakikat dengan syariat tak betul, sembahyang pun tak kena juga. Tak ada niat. Usalli tak ada, saja aku sembahyang tak ada. Qasad tak ada, tayin tak ada. Tak cukup, tak boleh. Itu syariat. Itu dia. Jadi dia buat contoh, kita nak pergi mana? Kita nak pergi bawah. Okey? Bawah tu matlamat atau hakikat. Jalan dia daripada sini pergi bawah. Kita nampak apa? Oh, kita nampak Batu Hampak. Lepas Batu Hampak tu surau tu nama apa? Apa kan nama itu? Dah sebelah Cik Putih belah kiri tu. Dia surau atas bukit sikit tu. Ya, pun tak tahu mau kampung tu duduk lama dah. Apa mati ya? Surau mati. Lepas surau mati, surau Cik Putih. Lepas surau Cik Putih, Cangkat kan. Lepas Cangkat baru balai polis bawah. Ini semua jalan.
Kan? Habis kita bawa motor atau bawa kereta, kan? Hati kita pandang apa? Adakah pandang surau mati, surau Cik Putih, Cangkat? Kita pandang bawah. Faham tak? Kita pandang bawah. Hati kita di bawah. Tapi yang ni terpaksa lalu. Kena lalu ni. Surau mati, surau Cik Putih, Cangkat tu kena perhati. Perhati tu khalin. Sambil khalin ya. Pasal apa? Bukan itu matlamat kita. Tak lalu tak boleh. Kena lalu juga. Yang laluan tu dia panggil khalin lebih kurang ikat kuat mata ya. Kau kuat tersilap aku terlajak pergi sampai apa? Pergi sampai parit mana kan. Khalin jangan terlajak ya. Tapi matlamat kita, mata hati kita di bawah. Hati kita Allah. Usal ini khalin ya. Kan? Qasad tarak tayar ni khalin. Allahu Akbar. Habis dengan doa Allah. Berkejam-kejam. Bukan nak tengok sembahyang, kita tengok hati kita Allah. Tapi yang ni khalil. Ada Tok Guru kata betul lah. Lebih kurang. Jadi kita pandang Allah. Kenapa kita pandang? Dengan sebab kita pandang Allah. Itu dia. Dan hakirlah daripadamu wujudmu. Wujudnya. Bila kita pandang akan Allah, hakirlah, hinalah diri kita ni. Daripada diri kita ni, makna kata wujudnya Allah Ta'ala tu, kita terang hati wujud Allah tu, kita ni rasa hina, rasa hakir, hina dina. Kita rasa kita tak ada apa-apa. Dengan iktibar bahawasanya tiada ia patut akan yang engkau perbuat akan dia baginya. Kita pandang pula apa benda yang kita tak patut, yang tak apa elok yang kita buat dalam sembahyang tu. Kan ada pula taksir, sebuah kekurangan. Macam-macam lah kelemahan-kelemahan kita ni. Bila kita pandang semua tu, kita rasa kita hina sangat di sisi Allah. Buat ibadat, pandang Allah, rasa diri hina. Ketika kita rasa hina itulah, maka kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu dia dalam sembahyang ni, tempat yang paling hina sujud tu lah. Sujud tu paling hina. Sebab kita letak muka kita tempat kita pijak. Tempat yang paling rendah, tempat yang kita pijak, tempat yang hina. Kita letak muka kita tu kat situ. Sebab itulah di mana-mana tempat orang sujud, tempat tu paling mulia di sisi Allah Ta'ala. Tempat menghinakan diri. Tempat orang menghinakan diri, tempat itulah yang paling mulia sisi Allah. Kelakuan ibadat yang menghinakan diri, kelakuan ibadat itulah yang tinggi, mulia nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buatlah apa pun, zikir ke, baca Quran ke, apa-apalah kita buat ibadat, dikendaki sangat-sangat kita menghinakan diri kita kepada Allah. Allah benci orang sombong. Innahu la yuhibbul mutakabbirin. Allah tak kasih orang yang sombong. Jangan sombong. Allah tak suka. Kalau Allah tak suka, manusia lagi tak suka. Kan? Kita jangan hina diri kita. Orang pandang orang mulia, orang yang menghinakan diri. Kan? Merendah diri tu orang cukup suka. Ya. Itu dia. Jadi kita pandang diri kita ni hakir, tiada ia patut akan engkau perbuat akan dia baginya. Yang kita buat makna kata serba kekurangan, serba taksir dan sebagainya. Bagi barang yang dalamnya daripada beberapa elat. Elat ni makna kekurangan. Kan? Amalan-amalan kita banyak elat, banyak cacat lah. Kan? Banyak cacat. Kalau kita buat elok segi bacaan, mungkin segi hati itu. Berapa banyak kita daripada takbir ihram sampai salam, mana yang kita ingat kat Tuhan? Setengah orang kata kita ingat ke Tuhan tang niat dia ya. Lepas tu dia merayau watak. Kalau nak kira lah, kalau Tuhan nak kira betul-betul ya habis kita. Jadi oleh kerana kita punya ibadat tu taksir,
Dan kita nak declare kata aku buat ibadat, kita tak tergamak. Ibadat yang kita buat ni pun makna kata penuh dengan ilat, kekurangan. Diri kita ni serba kekurangan, kan? Itu dia. Banyak ilat dia, banyak afat dia. Afat ni makna banyak penyakit-penyakit dia. Tak apa elok. Cacat sana, cacat sini. Kerana bahawasanya demikian itu, yang menyampaikan ia akan dikau kepada i'timad atas Allah Ta'ala. I'timad ni bergantung. Dengan sebab hakir kita, hina kita, dengan sebab kita tak ada kuasa, la haula wala, dengan sebab ibadat kita serba kekurangan, banyak cacat, maka inilah membawakan kita i'timad, bergantung hati kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nak bergantung pada amal tak boleh. Beramal tu wajib, tapi dilarang kita bergantung dengan amal. Macam kita sekarang, penyakit sekarang ni, kan? Kita disuruh menghindari penyakit, karantin lah kiranya, duduk di rumah, jangan pergi mana. Itu satu ikhtiar yang ada. Ubat tak ada lagi. Setakat ni ubat belum ada. Cuma orang buat kajian apa corona ni dia boleh hidup 14 hari. Dia duduk dalam badan kita 14 hari. Kalau kita ada ketahanan 14 hari dia mati, ya? Yang banyak mati itu sebab dia tidak ada ketahanan diri. Kalau dia ada ketahanan, dia dapat tahan, insya-Allah dia boleh tahan 14 hari, kuman tu mati. Yang mana tak tahan, dia lah pula mati. Gitu ya lah. Sebab tu yang banyak kena semua umur 60 kata 50 60. Orang muda adalah kena tapi jarang. Sebab tu dia suruh kita ni suruh ada apa, macam semangat kena kuat. Orang yang semangat kuat, berjiwa kental. Dia ada daya tahan. Diri dia tu ada daya tahan. Dia boleh tahan 14 hari, bertahan. InsyaAllah dia boleh sihat. Mana yang tak ada daya tahan, mungkin fizikal dia, dan masuk rohani dia tu yang penting. Jiwa dia, rohani dia kuat. 14 hari iman tu mati. Tapi baru ni saya kemarin orang hantar mai, kawan daripada Kedah hantar mai. Dia semambu, orang panggil semambu. Kalau orang India dia panggil nim. Ada mana kawan kita tak? Terbalik lah. Nim ni dia semambu je lah yang orang duk buat apa. Kalau kita ada demam campak kan, dia semambu tu. Jadi mula-mula yang hantar tu dalam bentuk surat. Seorang petugas di hospital Batu Pahat tu, dia hantar. Dia kata 2 orang yang kena coronavirus ni didapati positif. Lepas tu dia minum ayak tu, ayak dos mambu tu, dia rebus dia 4 cawan ayak, tambah tinggal 2 cawan, minum. Bila minum, lepas tu dia sihat elok, dia boleh keluar hospital. Lepas tu banyak orang tulis palsu. Tadi ni ada seorang ahli farmasi daripada Terengganu, keluar gambar dia pun keluar. Dia pertahan ni, dia semambu ni. Dia bertahan. Lepas tu saya dulu ni, masa mula-mula, masa tu bukan yang kena yang baru ni, sebelum tu. Dulu sebelum tu saya khutbah raya, masjid ni mula ada lagi khutbah sana. Tengah-tengah khutbah kepala pening. Esok tu saya pergi klinik, jumpa doktor. Doktor tu dia kata kat saya, Ustaz ambil, dia kata daun ni, daun mambu, buat ulam, dia kata. InsyaAllah, dia kata. Daun ni India pun pakai, Cina pun pakai. Dia bagus untuk darah tinggi, dia kata. Saya amal Ustaz. Lepas tu tak amal dah, segar je ni kan. Lepas tu dia ni farmasi ni kata, dia kata ramai orang yang ambil ni, dia syadangkan tu daun tu, InsyaAllah, dia kata. Esok siapa-siapa pergi, tahu tak, tahun dekat Sungai Tinggi tu ada pasdian, markas pahan. Situ ada satu pokok tu, pokok semambu. Dia pakai batang ke pakai anak.
Pasal dia pakai anak lah. Bawa cangkui. Hampa tengok anak ada apa cangkui. Cangkui dengan tanah-tanah kali buat balik. Kita pergi tanam tahun mana. Kalau tempat yang ada lembah kan. Tanam tu. InsyaAllah kan. Kalau kena kita minum air tu. InsyaAllah. Nama air mambu. Nim. Saya ada satu syarikat. Saya ingat Nim tu pokok apa. Syarikat ni dia buat iklan kan, iklan ubat darah tinggi kan. Lepas tu dia cerita kebaikan ni ubat ni Nim tu. Lepas tu saya tahu Nim je lah. Saya tahu Nim, saya tak tahu ni semambu ni. Saya tahu Nim je. Saya beli kat dia, tapi mahal. Satu botol tu dah ada 100 lebih. Sekali saya beli 6 botol ubat darah tinggi. Tapi memang dia memang kontrol. Dia 120 sampai 130. Dia tak lajak nak kata hari. Kalau kita minum dia memang darah kita kontrol elok. Dia nak habis lah. Sekali beli 6 botol. 6 botol dapat murah lagi. Kalau 6 botol dia kira RM620. Satu botol tengah 200 kot. Sekali saya beli 6 botol. Makan mama 6 bulan. Alhamdulillah ya, makan ubat tu. Dia buat daripada Nim tu lah. Ni boleh kita cuba tengok kan. Sebab Nabi kata setiap penyakit ada ubat. Tuhan yang mendatangkan penyakit, dia sediakan ubat. Cuma kita tak jumpa ubat. Kerana kerajaan kita pun belum lagi ada ubat. Kita pakailah ubat yang ada dulu kan. Mana tahu kok boleh memberi manfaat. Dia semambu. Cara dia ambil daun tu 20 helai. Kita rebus dengan api panas hangat sederhana lah. Sampai air dia tu turun sampai dua kita buang 4 cawan, turun sampai 2 cawan. Minumlah insya-Allah. Dia. Itu makna kata penyakit corona. Istana pun dia serang. Pekerja istana semua kena. Yang tak kena keluarga yang teragung yang tak kena. Anak-anak dia dengan isteri dia tak kena. Dia semua kena. Begini apa masuk hospital agak, tapi dia dapati negatif. Yang lain semua positif. Kan? Ya. Jadi makna kata semuanya Allah. Kita bergantung dengan Allah Ta'ala. Pergantungan kita dengan Allah, iaitu kita rasa kalau Tuhan tak izin aku pun tak boleh buat ibadat. Ibadat yang kita buat ni semata-mata anugerah daripada Allah. Dengan tiada, dia kata ilat, dengan tiada bersebab. Tak ada sebab apa-apa. Tuhan bagi boleh dengan bersebab, dengan tiada sebab. Kalau dengan bersebab, sebab tu pun Allah jadikan. Kalau dengan tidak bersebab pun boleh, bersebab pun boleh. Itu hak Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita boleh buat ibadat dengan sebab kita mujahadah. Kadang-kadang dengan tak ada sebab. Ada orang tak teruk-teruk mujahadah pun dia dapat buat ibadat. Allah nak bagi kat dia. Kerana tiada engkau lihat dengan mata hati ni, bagi amalmu harga dengan iktibat sedikitnya. Ya, kita pandang ibadat kita ni tak ada harga, tak ada nilai. Dengan sebab sedikitnya, benarnya tu. Ikhlas niat kita tu, betul niat kita tu. Mungkin ada unsur-unsur riak untuk orang puji. Untuk itu macam untuk lah. Kalau ada pun ikhlas mungkin ada, tapi sikit sangat. Kan ibadat kita tu dah lah tak elok, baca tak apa nak betul. Hati pula merewang kata, niat pula tak ikhlas. Apa kita nak bangga dengan ibadat kita ni? Kita nampak ibadat kita ni kekurangan, cacat, tak pandang amal. Kan? Atau kerana bahawasanya Tuhan itu maha besar kudratnya, ataupun kita musyahadah, pandang hati terhebat sangat Tuhan ni, sampai rasa kerdilnya kita ni. Kita rasa kita macam semutnya. Macam kita tengok semut, perhati semut tu nak lari mana, kita tanya sikit dengan tangan pun dia mati. Kita jauh lebih kecil daripada itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan boleh buat apa saja. Jadi apabila Allah Ta'ala bagi kita buat ibadat, ini sebesar-besar anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya.
Tuhan mana? Yang bersifat kudrat, yang mendengar, yang mengurniai akan dikau bagi berdiri pada haknya. Jadi kita pandang Allah Ta'ala yang melayakkan diri kita ni berdiri buat ibadat. Pandang hati itu kepada Allah, lagi kuat hati kita memandang Allah, lagi sikitlah kita duk rasa diri kita ni ada kemampuan dan sebagainya. Kalau terang sungguh-sungguh hati kita syuhud pada Allah, kita nampak kita langsung tak ada apa-apa, macam habuk di udara. Kalau kita rasa kita ni boleh pun, kita macam habuk di udara. Ditiup ke utara, utara lah kita. Ditiup ke selatan, selatan lah kita. Itu maksud tiada haula, tiada kuwata. Ulama kita apabila kita sampai kepada peringkat merasai diri kita ni tak ada haula, tak ada kuwata, itulah hakikat ubudiyah yang sebenarnya. Walaupun kita ibadat, tapi duk nampak kita, amalan kita, kekuatan kita, itu belum lagi kehambaan kepada Allah Ta'ala. Belum lagi ubudiyah, sebenar-benar ubudiyah. Ubudiyah yang sebenarnya apabila kita merasai bahawasanya kita tak ada haula dan tak ada kuwata, itu baru dinamakan ubudiyah, sebenar-benar ubudiyah. Amalan macam inilah diterima oleh Allah. Jadi bila kita muhasabah diri kita, tak terang manalah kita ni, dah lah amalan tak banyak, tak ada kualiti pula, aduh letih. Lepas tu kita mengharapkan keampunan Allah. Lepas tu lepas sembahyang kita bagi salam, kita istighfar, astaghfirullahalazim. Kenapa kita istighfar? Minta ampun kerana ibadat kita ni kekurangan, kecacatan terlampau banyak. Kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah lebih kurang kita dapat malam ni. Kesimpulan yang kita buat, yang kita dapat ialah amalan kita ni mesti kita perbaiki daripada masa ke semasa. Sebagai syarat untuk Tuhan kabul, bukan Tuhan tu bersyarat dah, tapi apa yang Tuhan sebut, innama yatakabbalullahu minal muttaqin. Allah cuma terima ibadat hamba yang bertakwa. Apa sifat orang bertakwa? Yang takut kepada Allah, pandang hatinya kepada Allah, fana daripada melihat sesuatu, termasuk fana daripada melihat amal dia, apabila syuhud dia kepada Allah Ta'ala yang maha hebat dan maha agung tadi. Itu dia, insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi itulah untuk habuan malam ni. InsyaAllah kita sambung masa akan datang. Wallahu alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadurru ma'asmin syai'un fil ardi wa fis sama' wa huwa as-sami'ul alim. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wa min sayyi'il aslami. Allahumma kshif 'anal bala wal waba wal ghala ma la yakshifu ghayruka ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba man ahabbak wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilayna minal ma'il bari. Sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam walhamdulillahi bil alamin.